Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, muka surat 192, keluarkan cinta dunia dari hatimu, dan hendaklah anda mengeluarkan dari hatimu perasaan cinta dunia dan cinta wang ringgitnya, sehingga dia menjadi dalam pandanganmu tiada bezanya dengan batu dan lumpur jalan. Juga hendaklah anda mengeluarkan dari hatimu cinta kepada pangkat dan kedudukan di mata orang ramai, sehingga menjadi sama dalam pandanganmu antara kepujian mereka dan kehinaan mereka, dan yang menghadapkan mereka kepadamu dan yang membelakangimu, iaitu mendatangi ataupun meninggalkan. Sebab mencintai pangkat dan kedudukan itu lebih membahayakan orangnya dari mencintai harta kekayaan, dan kedua-duanya dikira termasuk mencintai dunia. Asalnya cinta kepada pangkat dan kedudukan ialah cinta kebesaran dan pengagungan diri, manakala kedua-duanya adalah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian itu samalah dengan percubaan untuk merampas sifat-sifat ketuhanan. Adapun mencintai harta kekayaan, maka asalnya bersumber dari keinginan diri hendak bersenang-senang dan berfoya-foya dengan kehendak hawa nafsu ataupun kehendak nafsu syahwat, dan yang demikian itu adalah dari sifat-sifat binatang. Nabi SAW telah bersabda daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fin nari jahannam. Kebesaran itu adalah pakaianku dan kesombongan itu adalah kainku. Barang siapa yang mahu merampas salah satu dari keduanya, nescaya aku lontarkan dia ke dalam api neraka Jahannam. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada laha min hubbi syarafi wal mali fi dinir rajulil muslim. Tiada dua ekor serigala yang dilepaskan ke dalam sebuah kandang kambing lebih merosakkan pada kandang itu daripada cintakan pangkat dan harta pada agama, iaitu kepercayaan seorang muslim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam perihal kezuhudan ataupun pada pengajian yang lalu menyebutkan bagaimana seseorang perlu untuk mendidik dirinya untuk bersifat zuhud kepada dunia, dan bagi orang-orang yang mempunyai sifat zuhud ini akan merasakan kenikmatan daripada dunia yang diperolehi. Dan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan tentang bagaimana seseorang itu berzuhud kepada dunia, yang mana pada hakikatnya dunia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala darul amal. Kita berada di dunia ini adalah untuk kita melakukan amal saleh, untuk menanam daripada benih-benih ketaatan, benih-benih pahala, sehingga kita dapat menuai daripada hasilnya di akhirat.
kita dijadikan di atas muka bumi ini sebagai khalifahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tidak lebih dari itu, untuk kita beriman, beramal saleh, menunaikan tanggungjawab kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini perhiasan untuknya. Perhiasan untuk dunia, iaitu bukan untuk manusia menikmati daripada perhiasan itu, iaitu dunia diciptakan dan seisi-isinya itu untuk manusia, agar supaya mereka menggunakan dunia itu untuk mencapai ke negeri akhirat ataupun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan untuk terpedaya dengan dunia. Dunia diciptakan untuk manusia, manusia diciptakan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala di negeri akhirat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan gunakanlah ataupun ambillah daripada apa yang Allah berikan kepada kamu ini negeri akhirat. Maksudnya daripada perkara-perkara dunia itu yang Allah berikan, bagaimana nak dijadikan dunia itu wasilah untuk kita dapat pahala, mendapat keridhaan Allah di akhirat kelak. Wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi pada waktu yang sama jangan lupa bahagian kamu daripada keduniaan. Maksudnya usaha untuk mendapatkan dunia supaya kamu boleh gunakan dunia itu untuk mencapai keridhaan Allah di akhirat kelak. La ilaha illallah. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bila berlaku kiamat dan di tangan kamu ada benih untuk ditanam, maka tanamlah benih itu walaupun kamu dah lihat kiamat itu akan tiba. Kita akan tanya kepada diri kita, kenapa nak tanam sedangkan dah memang nak berlaku dah kiamat, dan kiamat akan menghancurkan segala-galanya. Maksudnya usaha kita untuk menanam pada waktu itu pada hakikatnya in vain lah, tak mendatangkan apa-apa manfaat, sebab dah nak kiamat, dah nampak pun kiamat nak jalan. At least kalau tak nampak satu hal lagi, ni dah nampak pun kiamat akan berlaku, tapi masih lagi diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita tanam daripada benih-benih yang ada pada tangan kita. Kerana apa? Kerana walaupun daripada segi pandangan dunia usaha yang tidak membawa hasil itu dianggap sebagai tidak bermanfaat. Usaha yang tidak membalikkan hasil dianggap sebagai tidak bermanfaat. Akan tetapi daripada kacamata Islam, daripada pandangan syarak, dunia ini adalah darul amal, tempat untuk kita berusaha, tempat untuk kita bercucuk tanam, walaupun kadang-kadang kita tak dapat hasilnya. Yang kita diperintahkan untuk usaha, yang kita diperintahkan adalah untuk berusaha, walaupun terkadang manfaat itu tidak kembali kepada kita, hasil itu tidak kembali kepada kita. Naam. Kenapa Nabi suruh kita tanam juga benih tersebut? Sebab dunia ini seperti yang kita katakan, tempat untuk kita berusaha, tempat untuk kita bekerja, tempat untuk kita melakukan ibadah, dan pekerjaan itu adalah satu ibadah, walaupun hasil itu kita tak dapat, tapi kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi kata, kalau kiamat nak tiba dan kamu nampak, tapi pada waktu yang sama tangan kamu tu ada benih-benih, maka tanam benih tu. Sebab selagi mana kita boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lakukan ibadah tersebut, walaupun kadang-kadang rasa macam dah tak ada harapan, tapi tugas kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu telah selesai daripada salat, yang dimaksudkan salat ini adalah salat Jumaat secara khusus, salat Jumaat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, maka bertibaranlah kamu di atas muka bumi ini untuk mencari rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maksudnya apa? Perintah daripada Allah untuk kita berusaha untuk mencari daripada rezeki. Bahkan doa kita keluar daripada masjid, Allahumma ftahli abwaba fadlik. Kita nak masuk masjid, kita minta, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu kepada aku. Tapi bila kita keluar daripada masjid, kita nak Allah bukakan pintu anugerah, iaitu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita berusaha mencari rezeki, itu merupakan satu ibadah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun rezeki, kita pun tak tahu berapa banyak yang kita akan dapat. Yang kita diperintahkan untuk cari rezeki, tapi berapa banyak rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah, Allah je yang tahu. Allah je yang mengetahui berapa banyak rezeki yang akan diberikan. La ilaha illallah. Maka di sini kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berusaha selagi mana kita diberikan kesempatan untuk usaha di atas muka bumi ini. Jadi dunia ini adalah jambatan untuk negeri akhirat. Selagi mana kita boleh berusaha untuk mendapatkan pahala dan ganjaran di akhirat, kita berusaha. Kita berusaha dekat atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Maka pada hakikatnya apa-apa yang terdapat di atas muka bumi ini, kekayaan dan sebagainya yang terdapat di atas muka bumi ini, kalau tidak digunakan untuk negeri akhirat, pada hakikatnya dia in vain, walaupun ada banyak. Satu orang yang berusaha dekat atas muka bumi ini, berusaha untuk kerja tapi bukan untuk akhirat, bukan untuk mendapat keridhaan Allah, bukan untuk taat perintah Allah. Dia ada rezeki, tapi digunakan rezeki itu bukan untuk dapat pahala di negara akhirat. Pada hakikatnya tak ada manfaat langsung daripada usaha ataupun kekayaan yang diberikan, sebab dia tak dapat pahala dekat akhirat. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum ilaina zulfa, something like that, illa man amana wa amila salihan. Pada hakikatnya harta dan anak-anak kamu itu bukanlah perkara-perkara yang akan memberikan manfaat ataupun mendekatkan kamu kepada Allah, kecuali anak-anak ataupun harta yang digunakan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari Nabi SAW menyebutkan tentang harta. Walaupun pada umumnya kita mengatakan harta tu satu perkara yang bukanlah dimuliakan, tapi satu hari Nabi SAW menyebutkan, ni'mal malus salih fir rajulus salih. Sebaik-baik harta itu apabila berada di tangan orang salih. Sebaik-baik harta bila ia berada di tangan orang salih. Jadi orang salih boleh ada harta? Boleh. Orang salih boleh jadi kaya? Boleh, mafi muskilah. Nak jadi jutawan, nak jadi businessman, nak masuk dalam Forbes punya list, boleh, mafi muskilah. Tapi caranya betul dan niatnya betul. Apabila digunakan dunia itu untuk negeri akhirat, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan usaha yang betul, maka melalui kekayaannya dia akan mendapat keberkatan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Adapun mereka-mereka yang hanya menuntut dunia itu untuk kenikmatan semata-mata, maka tak akan dapat manfaat apa-apa daripada keduniaan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa-apa yang ada pada kamu, iaitu kamu guna untuk diri kamu, bukan kerana Allah, dia akan habis. Wa ma indallahi baq. Akan tetapi apa-apa yang kamu gunakan kerana Allah, maka ianya akan kekal, iaitu pahalanya akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna zuhud bukanlah dia tidak ambil daripada dunia, tak nak kerja. Bila tanya kenapa tak kerja, oh aku zuhud, aku tak nak ambil dunia ni hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tak nak kerja, aku tak nak berusaha untuk dapatkan dunia sebab dunia tu hina, jadi aku tak. Salah. Maksudnya dia punya cara pemikiran tu salah, tak bertentangan dengan apa yang digalakkan oleh syarak. Dunia ni hina, betul. Maksudnya kita tak pandang dunia itu dengan kemuliaan, tapi kita beramal, melakukan tugas kita di atas dunia ini seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja, kita kerja. Cari rezeki, kita cari rezeki yang halal. Kemudian kita ada lebih, kita infak
di jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan menilai dunia itu hina sehingga kita tidak bekerja dan menyusahkan orang lain, itu bukan apa yang dituntut oleh syarak. Naam. Dan Nabi SAW menyebutkan, man talabal, barang siapa yang keluar daripada rumahnya untuk mencari rezeki yang halal untuk dirinya, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun berjihad di jalan Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki yang halal untuk ahli keluarganya, maka dia berada di jalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga, talabul halal fariidatun ba'da fariidah. Mencari rezeki yang halal itu adalah kewajipan selepas kewajipan yang lain. Maksudnya kerja, mencari rezeki yang halal itu perintah daripada Allah dan perintah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita dapat banyak atau sikit tu belakang cerita, tapi kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan kalau tidak ada kepentingan langsung kepada dunia ni, Allah Subhanahu wa taala tak berikan kepada sebahagian daripada para nabi akan kekayaan dunia, dan tidak diberikan kerajaan dunia ini kepada para nabi dan para rasul. Maksudnya memiliki daripada kekayaan ataupun kerajaan di dunia ini tak menjadi satu problem selagi mana ianya dijalankan ataupun dilakukan daripada keduniaan dan kerajaan itu seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud dan juga anaknya Nabi Sulaiman diberikan kekayaan dan kerajaan. Nabi Yusuf alaihi salam juga diberikan daripada kekayaan ataupun daripada kementerian, dijadikan menteri keuangan. Jadi, dan digunakan itu untuk manfaat rakyat, untuk mendatangkan kebaikan kepada rakyat jelata. Nah, jadi kita tahu dunia ni hina, akan tetapi kita berusaha untuk mendapatkan dunia dan mendatangkan manfaat kepada orang lain, mendapatkan pahala di sisi Allah dan mendatangkan manfaat untuk orang lain. Ianya mendatangkan kemuliaan bagi orang yang mempunyai keduniaan tersebut, mendatangkan kemuliaan bagi orang yang mempunyai keduniaan tersebut kalau digunakan dengan cara yang betul. Tapi masalahnya bila kita cinta kepada dunia, masalahnya bila kita mengutamakan dunia berbanding akhirat, bila kita rakus terhadap harta benda dan pangkat, menjadikan dunia itu maksud hidup kita, siang dan malam tak fikir benda lain kecuali untuk mendapatkan kekayaan, sehingga terkadang sanggup menggadaikan agama, sanggup menggadaikan maruah, sanggup menjual daripada prinsip, tidak berpegang dengan prinsip. Maka dunia seperti ini termasuk daripada perkara-perkara yang dilaknat dan termasuk daripada perkara yang menghina orang yang memiliki daripada dunia tersebut. La ilaha illallah. Bahkan seperti mana yang diberikan kepada para nabi dan rasul kekayaan dan kerajaan, Nabi SAW juga mendoakan kepada sebahagian daripada sahabat-sahabat. Bahkan orang-orang alim juga, kalau kita datang kepada mereka, kadang-kadang mereka doakan kepada kita kebaikan dunia. Maksudnya kalau dunia itu tak ada kebaikan, diorang pun takkan doakan. Nabi takkan doakan kepada umatnya ataupun sahabat-sahabatnya, dan para ulama takkan doakan kebaikan dunia kepada orang lain. Nabi SAW satu hari doakan kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ni, ibu dia orang kira orang miskin lah, tak ada harta kan. Jadi bila orang Ansar, Nabi bila hijrah ke kota Madinah, orang-orang Ansar banyak bagi hadiah. Ada yang bagi tanah, ada yang bagi duit kepada Rasulullah, ada yang beri binatang ternakan kepada Rasulullah. Ibu Sayyidina Anas bin Malik tak ada apa-apa. Jadi dia kata, ya Rasulullah, orang lain bagi harta yang mereka miliki, aku tak ada apa-apa, jadi aku bagi anak aku ya Rasulullah. Umur 10 tahun, masa tu masih kecil, berkhidmat untuk kamu. Yang ni nak pergi ke pasar ke, suruh buat tu, buat ni, apa-apa kamu nak tugaskan dia, kamu boleh tugaskan dia. Dan selama 10 tahun Sayyidina Anas bin Malik, daripada umur 10 sampai umur 20, duduk di rumahnya Rasulullah SAW 10 tahun. Ajib.
Dan kalau kita tengok antaranya guru kami Saidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau belajar daripada ayahnya sampai kurang lebih umur 9 tahun atau 9 tahun. Kemudian ayahnya diculik oleh komunis. Kemudian Habib duduk 10 tahun lagi bersama seorang gurunya, Habib Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin, pun selama 10 tahun sampai umurnya 20. Kemudian Habib duduk lagi 10 tahun bersama guru dan kemudian menjadi bapa mertuanya 10 tahun, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Jadi 30 tahun dididik oleh orang yang hebat-hebat. Ayahnya Mufti Kota Tarim, kemudian kawan ayahnya Habib Muhammad bin Alwi 10 tahun lagi, kemudian lagi 10 tahun bersama guru dan bapa mertuanya Habib Muhammad bin Abdullah. Semuanya hebat-hebat, Mufti Kota Baydha. Ala kulli hal, itu Sayyidina Anas bin Malik duduk dengan Rasulullah 10 tahun. Sangat. Jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Rasulullah doakan kepada Sayyidina Anas bin Malik, Allahumma barik li Anas, ya Allah berkatilah Sayyidina Anas, wa kathir malahu wa waladah, dan berkatilah ataupun perbanyakkanlah, kayakanlah dia dengan harta dan perbanyakkanlah daripada zuriatnya, sehingga dikatakan anak Anas bin Malik kalau tak silap dekat 100, kalau tak silap, ataupun umurnya sampai 100, anaknya luar biasalah, banyaklah, more than usual. Sebab apa? Berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahid yang nak ditunjukkan di sini, Rasulullah doakan kepada Sayyidina Anas bin Malik akan kekayaan, walaupun dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mal faqru akhsha alaikum, kefakiran bukanlah sesuatu perkara yang aku takutkan untuk kamu, walakin akhsha alaikum an tuftah alaikum dunia, yang aku takuti bila dibukakan kekayaan dunia ini untuk kamu, sehingga kamu berebut-rebut untuk mendapatkannya seperti mana orang-orang terdahulu berebut-rebut untuk mendapatkannya, fatuhlikakum kama ahlakatuhum, sehingga dunia itu akan menghancurkan kamu seperti mana orang-orang terdahulu dihancurkan. Generally Nabi takut dunia ini diberikan kepada manusia, tapi untuk setengah-setengah orang Nabi doakan kekayaan dunia itu untuk mereka. La ilaha illallah. Kadang-kadang kalau kita pergi dekat para ulama, kadang diorang akan doakan dekat kita, ya Allah berikanlah kekayaan dunia untuk orang. Kadang-kadang ya Allah, doa mereka berikanlah dia kedudukan yang besar di sisi manusia. Maksudnya didoakan perkara-perkara tersebut yang mana generally kita akan takut, kita tak akan minta perkara-perkara benda itu sebab kita takut kita tak boleh handle. Tapi kalau orang saleh doakan perkara tersebut untuk kita, insya-Allah moga-moga dengan keberkatan mereka perkara-perkara yang didoakan itu tidak memudaratkan kita. Nah, jadi Sayyidina Anas bin Malik dapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang yang kaya, dan beliau menjadi seorang yang masya-Allah kaya. La ilaha illallah. Nah, jadi kalau orang itu orang yang baik dan dia mendapat harta, maka duit itu akan dijadikan sebagai asbab untuk dia membantu manusia. Dia akan keluarkan zakat, dia akan tolong orang yang susah, dia akan infak. Bahkan orang-orang yang rapat dengan orang-orang salih ni, bila dekat, saya bagi contoh orang dekat Tarim, kat Tarim ni medical susah, macam third world country, jadi medical susah. Jadi satu hari satu orang datang berjumpa dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sagaf, guru kepada guru kami. Masa tu duduk kat Jeddah lah, orang ni businessman, orang kaya. Jadi dia kata, ya Habib, apa aku nak buat? Aku nak infak duit tapi tak tahu nak buat apa. Habib pun cakap dengan dia, kamu betul-betul nak infak duit kamu? Nah, kata kamu buat hospital dekat Tarim. Jadi dia kata, mafi muskil Habib. Jadi dia pun banyaklah nak buat hospital kan. Kalau mungkin klinik sikit, klinik pun sekarang ni dah mahal, ni nak buat hospital. Jadi dia pun buat hospital dan dibelikan equipment, dan equipment pun bukannya murah kan. Jadi dihantar ke Kota Tarim. Ala kulli hal, niat dia tu dah sampai, cuma government pada waktu tu tak benarkan. Sebab apa? Equipment yang dia beli tu mahal, hatta dekat bandar Yaman, dekat kira macam dekat capital dia pun tak ada equipment macam tu. Jadi nak dihantar kat kawasan kampung, jadi tak dibenarkan lah. Ala kulli hal. Tapi hospital tu siap, cuma certain equipment yang canggih-canggih tu tak dibenarkan masuk sebab tu kawasan kampung. Kat bandar pun tak ada equipment tu. Jadi tak dihantar, tak dibenarkan.
La ilaha illallah. Nah, jadi orang yang ada rezeki yang banyak, kalau digunakan dengan betul, jadi dia akan boleh membantu orang awam. Dan bantuan itu tak semestinya khusus kepada orang Islam, walaupun lebih baik untuk, tapi kalau digunakan untuk awam, semua orang boleh ambil manfaat daripada kekayaan orang tersebut. La ilaha illallah. Naam, dia boleh bantu madrasah, boleh buka madrasah dan sebagainya. Naam. Cuma kadang-kadang nasihat kita nak bantu madrasah, nak kalau kita mula-mula kan, kadang-kadang kita ni kadang bila infak tak jalankan betul madrasah, kita jadi offended kan. Jadi make sure kita nak infak tu, kita make some research, madrasah ni dah jalan berapa lama, dah diurus dengan betul dan sebagainya, kemudian kita infak. Jadi kita tak adalah ramai orang infak tapi lepas tu bila tengok duit mereka tak diurus dengan betul, jadi diorang end up tak bantu, dah stop beri bantuan. Naam. La ilaha illallah. Naam. Jadi sebaik-baik perkara dunia itu apabila digunakan, diberikan kepada orang yang baik dan digunakan atas jalan-jalan kebaikan. Dan kalau kita tengok sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jutawan, katanya harta bila dia nak hijrah tu, yang dah balance last of his wealth untuk nak bawa ke kota Madinah, itu pun dah makan ratusan ribu. Tu yang balance yang disimpan untuk nak berhijrah ke Madinah. Sebelum tu dah ada banyak dah yang diinfak di jalan Rasulullah. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, orang yang businesswoman yang kaya, lebih kaya daripada kebanyakan businessman yang ada dekat kota kota Makkah pada waktu itu, pun diinfakkan segala hartanya untuk agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dikatakan bahawa beliau orang yang paling kaya selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni diberikan kekayaan yang luar biasa, orang jadi orang yang paling kaya. Kalau sekarang ni jadi macam siapa? Allah tak tahu siapa yang paling kaya sekarang. Dekat Malaysia. Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pun kaya, sehingga sewaktu salah satu daripada peperangan, masa tu isteri dia tak sihat, Nabi beri kelonggaran ataupun bagi rukhsah untuk dia tinggal, tapi pada waktu tu dia dah berikan infak untuk melengkapkan senjata untuk 1000 orang tentera, sehingga Nabi mengatakan ma darra Uthman ba'da hadzal yawm, apa-apa dosa yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman lepas ni tak akan memudaratkan dia. Maksudnya apa? Infak yang dilakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sehingga kalaupun dia melakukan dosa lepas ni tak akan memudaratkan. La ilaha illallah. Dan obviously sahabat-sahabat Nabi tak adalah nak sengaja nak lakukan dosa dan sebagainya. Wahakadha. Jadi niat untuk mendapatkan dunia itu perlu betul dan dibelanjakan di jalan yang betul, dan mereka tidak terpedaya daripada keduniaan tersebut. Kemudian disebutkan di sini, yang pengajian yang lalu disebutkan, asas dan asal daripada zuhud adalah dengan mengetahui dunia ini tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya tiada kecenderungan dan rakus dalam hati untuk mendapatkannya, namun cukup sekadar untuk mendapatkan pahala daripadanya. Maksudnya bila kita tahu dunia ni tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bila diinfakkan di jalan Allah, digunakan kerana Allah, maka senang untuk kita membelanjakan, ataupun bila kita gunakan untuk diri kita adalah untuk menunaikan hak kita, bila kita gunakan untuk ahli keluarga kita adalah untuk menunaikan hak mereka, sama ada menyediakan rumah, menyediakan kenderaan, pakaian, makanan, perabot di rumah. Maksudnya itu untuk menunaikan hak keperluan ahli keluarga, bukan untuk bermegah-megah ataupun bersenang-senang. Wahakadha. Dan benda-benda macam tu tak ada tarikh luput lah. Contohnya kereta, selagi mana boleh pakai kita pakai. Maksudnya bila kita dah bagi keperluan, benda tu tak ada tarikh luput lah. Bukan raya kena tukar perabot baru, raya kena tukar kapet baru, raya kena ada barang-barang baru lah. Maksudnya cukup sekadar keperluan. Tapi kalau kita ada lebih,
maksudnya nak berikan kemewahan lebih dengan jalan yang halal dan tidak membazir, masih muskilah, tak jadi masalah. Tapi bukan sebagai setiap kali raya kena tukar lah. Maksudnya bila ada keperluan untuk tukar, kita tukar. La ilaha illallah. Naam, dan disebutkan sebelum ini, serendah-rendah zuhud adalah zuhud yang paling rendah, tidak tinggal ketaatan dan tidak tergelincir untuk melakukan maksiat. Maksudnya orang yang zuhud, dia punya ukuran dia bukan daripada berapa sikit dunia yang dia ada. Zuhud bukan diukur daripada dunia yang dimiliki. Orang yang lebih sikit dunia dia lebih zuhud, tak, bukan macam tu. Orang yang zuhud adalah level zuhud yang paling rendah bila dengan apa-apa yang dia ada tu dia tidak tertinggal melakukan ketaatan dan tidak tergelincir dalam melakukan maksiat. Walaupun dia memiliki kekayaan separuh daripada dunia, bilioner, orang yang sangat kaya, tapi dengan kekayaan dia tak tertinggal melakukan apa-apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tergelincir dalam melakukan maksiat, maka dia orang yang zuhud. Macam mana dia zuhud? Kaya, milik separuh dunia. Naam, dia zuhud. Sebab apa? Sebab dengan kekayaan dia tidak tergelincir dalam melakukan maksiat. Dengan kekayaan dia tidak tertinggal melakukan ketaatan, maka dia orang yang zuhud. La ilaha illallah. Hatta dia ada 10 rumah dekat kat Malaysia ada, kat Singapura ada, kat Australia ada, dekat UK ada, dekat mana-mana dia ada, dekat South Africa dia ada rumah. Setiap rumah dia ada 10 kereta, 100 kereta, masih muskilah. Yang penting dunia dia punya agama terjaga. Kerana dunia ini dianggap cenderung kepada dunia adalah kecenderungan hati. Bila hati tu cenderung kepada dunia, dia akan lupa kepada Allah, dia akan lupa kepada iman dan amal salih. Dan zuhud yang paling tinggi yang disebutkan adalah dia tidak mengambil sesuatu melainkan dia benar-benar tahu bahawa Allah suka untuk diambil daripadanya. Naam, dia tidak mengambil dari dunia itu biar apapun, sehingga benar-benar dia tahu bahawa mengambil sesuatu dari dunia itu adalah lebih dicintai di sisi Allah daripada meninggalkannya. Dan di antara kedua darjat itu yang disebutkan ini ada banyak darjat-darjat yang lain. Maksudnya Imam Haddad sebutkan zuhud yang paling rendah dan zuhud yang paling tinggi. Tapi kalau kita boleh dapat zuhud yang paling rendah pun dah alhamdulillah. Kita ni yang alhamdulillah ala kulli hal, rezeki apa yang Allah berikan kepada kita ni pun kadang-kadang nak salat takbiratul ihram ma'al imam dekat masjid pun kadang-kadang susah. Nak sempurnakan kefarduan yang Allah fardukan kepada kita pun kadang-kadang Allah. Nah, jadi ala kulli hal kita bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan untuk kita, dan kita berusaha untuk bersyukur dan berusaha untuk merasakan kekurangan dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang zuhud dan merasakan kenikmatan sifat zuhud, dan dikumpulkan kita bersama orang-orang yang zuhud, tak cinta kepada dunia, tidak menganggap dunia itu sebagai satu perkara yang bernilai. Kemudian disebutkan bahawa sifat zuhud ni ada tanda-tanda dia. Ada tanda-tanda orang yang bersifat zuhud. Apa tanda dia? Dia gembira, bersyukur atas nikmat yang diberikan, tapi dia tidak sedih atas perkara-perkara yang dia tidak dapat. Bila dia dapat nikmat keduniaan daripada Allah, dia bersyukur. Bila dia tak dapat nikmat keduniaan, dia tak sedih. Orang lain dapat nikmat dunia, dia tak dapat, dia tak ada rasa kerugian, dia tak ada rasa sedih. Macam mana nak tahu bergembira atas nikmat itu? Kerana ini datang, ada beza orang gembira atas satu nikmat itu kerana Allah ataupun bukan kerana Allah. Contohnya apa? Contohnya kita dapat kereta, Allah bagi kita kereta, Allah bagi kita rumah.
Ba'din, kalau orang tu syukur ataupun kalau orang tu bersifat zuhud, dia akan bersyukur kerana nikmat itu datang daripada Allah, dan apa-apa yang datang daripada Allah dia gembira. Tapi kalau orang tu tak zuhud, dia akan nak sesuatu nikmat itu mengikut kehendak dia. Dia dah dapat rumah, tapi aku ni dapat rumah teres je lah, aku nak rumah semi-D, banglo, villa, mansion, best. Jadi dia tak syukur, tak zuhud. Dah dapat dah, alhamdulillah. Orang lain tak dapat, dia dapat. Tapi dia nak milih pula. Maksudnya dia tak syukur, tak ada sifat zuhud. Dia nak apa yang dia nak, bukan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bagi dia handphone, tapi dia nak iPhone 13 ke iPhone 14 sekarang, ke dah 15, Allah Alam. Nah, Oppo je tak best. Dia nak. Jadi dia tak ada sifat zuhud. Maksudnya orang yang ada sifat zuhud, dia tak kisah apa-apa pemberian daripada Allah, dia lihat yang beri itu adalah Allah, bukan dia lihat kepada pemberian. Ala kulli hal, apa-apa yang diberikan tapi datang daripada Allah, ianya bernilai kerana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Itu salah satu tanda ataupun perbezaan tanda orang yang ada sifat zuhud ataupun tak ada sifat zuhud. Jadi kita kena cuba cek, ataupun bila kita terlepas ataupun kita tak dapat sesuatu nikmat ataupun kenikmatan keduniaan, kita tak ada rasa rugi, kita tak ada rasa sedih. Kerana apa? Kerana kita rida dengan apa-apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Dan kemudian disebutkan di sini, hendaklah anda mengeluarkan dari hatimu perasaan cinta dunia sehingga menjadi dalam pandanganmu tiada bezanya dengan batu dan lumpur jalan, iaitu tanah. Naam. Dekat sini dia sebutkan dua perkara. Satu, hubud dunia, kecintaan dunia ni terbagi kepada dua. Satu, kekayaan ataupun harta benda. Yang lagi satu, pangkat kedudukan. Kedua-dua ni adalah bahagian daripada dunia. Dan di antara kedua ini, perkara yang lebih berbahaya adalah kedudukan ataupun pangkat. Di antara kedua, kedudukan dan pangkat itu lebih berbahaya untuk manusia. Sebab tu antara nasihat yang diberikan oleh orang-orang saleh, wala tafrah bil madh wala tata'ab min adzab. Jangan kamu gembira dengan pujian daripada orang lain, dan jangan kamu penat mendengar celaan orang lain. Maksudnya apa? Orang puji kita, orang suka kita, orang sayang kita, alhamdulillah. Orang tak puji kita, orang tak sayang kita, orang tak angkat kita pun alhamdulillah. Kerana nak keluarkan kecintaan daripada kedudukan di hati manusia ni satu perkara yang susah, bukan satu perkara yang senang. Dan akan diujilah seperti mana kita akan diuji oleh harta, kita juga akan diuji oleh pangkat, kedudukan. Suka kan bila ada pangkat, ada kedudukan, ada jadi akan diuji. Dan disebutkan bahawa perkara yang terakhir yang akan keluar daripada hati orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kecintaan kepada kedudukan. Ni orang yang berusaha untuk dekatkan diri kepada Allah, perkara yang terakhir yang akan dikeluarkan ataupun sifat terakhir yang mazmumah lah kiranya, yang tercela yang akan dikeluarkan daripada hati mereka ni adalah kecintaan terhadap kedudukan. Ni untuk orang saleh yang mencuba berusaha untuk dekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang terakhir dikeluarkan adalah kecintaan terhadap pangkat. Apatah lagi orang yang tak berjalan di jalan yang tu. Jadi, naam, la ilaha illallah. Tapi mereka-mereka yang ditarbiyah, yang didik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa Sayyidina Umar mengatakan sewaktu peperangan Khaybar, dia kata, ma tamannaitul imarah mundu an aslam. Aku tak pernah ada niat untuk mendapat pangkat di dalam barisannya Rasulullah daripada aku masuk Islam. Daripada waktu aku masuk Islam, aku tak pernah nak jadi panglima perang ke, nak jadi
nak dapat pangkat tu ke pangkat ni, tak ada. Dia masuk je Islam di tangan Rasulullah, hilang semua kecintaan dunia dalam hati Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu, kecuali pada peperangan Khaybar. Sebab apa? Sebab dijanjikan kepada orang yang jadi panglima perang adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul, dicintai oleh Allah dan Rasul. Sebab tu dia nak jadi panglima perang. Kalau tak ada. La ilaha illallah. Dan Nabi SAW juga berpesan kepada sahabat-sahabat secara khusus dan berpesan kepada umatnya yang datang selepas zaman itu, innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakun nadamah yaumil qiyamah. Sesungguhnya kamu akan berlumba-lumba, berebut-rebut untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan, dan ianya akan menjadi satu penyesalan buat kamu di hari akhirat. Sebab tu kalau kita tengok para ulama, kebanyakan mereka zaman berzaman tak ada siapa-siapa yang berebut nak menjadi ketua ataupun pemimpin dan sebagainya. Kita cakapkan bagus kalau pemimpin orang saleh, orang alim dan sebagainya, mereka akan jalankan amanah. Tapi kita tak tengok pun sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat, Abu Hurairah ke, Sayyidina Abdullah bin Abbas ke, Imam Asy-Syafi'i ke, Imam Bukhari ke, tak ada siapa pun. Walaupun kalau diberikan imarah, pemerintahan kepada mereka, mereka akan jalankan tugas dengan sebaiknya. Tapi dalam Islam dia punya rule, akan dibantu kalau amanah itu diberikan kepada kamu. Tapi kalau kamu yang meminta untuk mendapatkan amanah, maka tidak akan diberi bantuan kepada kamu. La ilaha illallah. Dan kalau kita tengok maka itu jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh sahabah, yang diamalkan oleh tabi'in, yang diamalkan oleh tabi'in. Jadi hubbul manzilah sebahagian daripada dunia. Mencintai kedudukan ini adalah sebahagian daripada kecintaan kepada dunia, dan kecintaan kepada kedudukan ini lebih berbahaya daripada kecintaan terhadap harta. Jadi kalau kita nak cari kekayaan, minta daripada Allah. Nak cari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dapat kedudukan di sisi Allah, kita akan mulia selama-lamanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qulillahumma malikal mulk, katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, yang berikan ke pangkat ataupun kerajaan itu adalah Allah. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah berikan kerajaan ataupun kekayaan kepada sesiapa yang dikehendaki, Allah tarik daripada siapa yang dikehendaki. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah memuliakan sesiapa yang dikehendaki, Allah hina sesiapa yang dikehendaki. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Akan tetapi sesiapa yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan mampu berikan kemuliaan kepada dia? Jadi kalau kita nak kekayaan, minta dari Allah. Nak minta kedudukan, minta kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Sayyidina Harithah. Nabi bertanya kepada Sayyidina Harithah, "Ya Harithah, kaifa asbahta?" Wahai Harithah, bagaimana keadaan kamu pagi ni? Dia kata, "Ya Rasulullah, asbahtu mu'minan haqqa." Keadaan aku pagi ni, aku merasakan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, setiap sesuatu perkara itu ada tanda dia, ada kebenaran dia. Apa tanda kebenaran yang kamu sebutkan? Dia kata, emas dan tanah itu sama di mata aku, di sisi aku. Yakni aku menganggap tanah dan emas ataupun perkara-perkara dunia sama. Kalau kita akan tanyalah, macam mana emas dengan tanah tu boleh jadi sama, kan? La ilaha illallah. Kalau kita lalu sebelah batu, ataupun kita lalu sebelah tanah, ataupun kita lalu sebelah perkara-perkara yang kita anggap tak ada nilai, kita tak akan toleh. Apatah lagi nak tanya, berapa benda tu? Kita tak akan tanya, kan? Tapi kalau kita lalu sebelah perkara yang kita letakkan nilai pada perkara tersebut, kita tengok rumah besar, agaknya berapa rumah tu? Kita tengok peralatan atau perabot rumah, kita tanya agak-agak berapa benda tu? Kita tengok, ni Ferrari model baru, berapa agaknya? Ataupun Rolls Royce yang baru, berapa agaknya? Ataupun jam, whatever the case may be, kita akan tanya. Sebab apa? Sebab kita letak nilai. Ataupun kalau kita nak acah-acah zuhud, kadang-kadang nampak benda tu kat sebelah kita, tapi kita buat tak tahu sebab kita tak nak orang rasa kita jakun.
kita tengok ujung-ujung je kita hati tu cantik benda ni, tapi kita tak tulis sebab kita tak nak orang kata kita ni jakun. Tapi orang yang benar-benar menganggap emas dan tanah itu tidak bernilai, maka dia tak akan tulis pun, tak terlintas pun dalam fikiran dia nak tulis, sebab adi ni, kancil ke jaguar ke sama, binatang. Kereta lah, kereta kancil ke kereta jaguar ke ataupun Lamborghini ke sama. Sebab apa? Tak, bagi dia perkara yang sama. La ilaha illallah. Itu tanda orang-orang yang zuhud kepada dunia dan diberikan kepada orang-orang yang kenal akan Allah Subhanahu wa taala, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar merasakan kehinaan dunia. La ilaha illallah. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah asal usul kepada segala keburukan. Disebabkan mencintai dunia dan disebabkan mencintai pangkat dan kedudukan ataupun harta benda, orang sanggup melakukan pelbagai perkara. Orang berselisihan kerana dunia. Orang, na'udzubillah, kadang-kadang perceraian berlaku disebabkan dunia. Orang bermusuhan kerana dunia, sampai ke peringkat sanggup menumpahkan darah kerana dunia. Nah, jadi nak buat apa dengan dunia ni? Macam mana nak keluarkan kecintaan dunia? Salah satu asbab adalah dengan kita cari pahala di dalam setiap dunia yang Allah berikan kepada kita. Allah beri kita pangkat, macam mana kita boleh dapat keridaan Allah, macam mana kita boleh menggembirakan Rasulullah, macam mana kita boleh dapat pahala dengan pangkat yang diberikan. Kita diberikan kereta, kita diberikan rumah, kita diberikan duit, kita diberikan bisnes, kita diberikan kedudukan di sisi manusia. Macam mana kita boleh gunakan setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mendapatkan keridaan Allah, menggembirakan hati Rasulullah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu. Jadi kita punya fikiran ni, bila kita dapat dunia, kita tak sibuk dengan kenikmatan dunia. Kita sibuk macam mana nak fikir ke akhirat nanti, macam mana aku boleh dapat manfaat daripada dunia Allah berikan. Nah, la ilaha illallah. Nah, kemudian Imam Haddad menyebutkan di sini asalnya cinta kepada pangkat dan kedudukan ialah cinta kebesaran dan pengagungan diri. Ya, ini suka glamour, suka diangkat. Nah, dan sifat itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang suka kedudukan di sisi manusia, dia telah mengambil salah satu daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala ataupun sesuatu daripada hak miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana disebutkan dalam hadis, kebesaran itu adalah pakaianku dan kesombongan itu adalah kainku. Barang siapa yang merampas salah satu dari keduanya, nescaya aku lontarkan dia ke dalam api neraka. Jadi bila kita ingat perkara tersebut, maka kita tak nak pun kedudukan di sisi manusia, tapi kita hanya rebut kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita diberikan, kita tak adalah berbangga. Bila kita diberikan kedudukan di sisi manusia, kita tak berbangga ataupun kita gunakan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada kedudukan tersebut. Kain lah kiranya. Tak tahu kenapa dia di translate kain tudung, tapi maksudnya ridak macam kain. Nah. Dan kadang-kadang ada juga orang yang acah-acah tawaduk, orang yang acah-acah rendah diri. Dia cakap dekat mulut dia yang dia rendah diri, dia tak nak dimuliakan, tak nak disanjung, tapi perbuatan dia menunjukkan dia suka disanjung, pun tak boleh juga. Maksudnya sifat tawaduk, sifat rendah diri itu dalam hati tak perlu diucapkan, tapi pada waktu yang sama ditunjukkan sifat rendah diri itu dengan perbuatan. Ditunjukkan sifat rendah diri itu dengan perbuatan. Dan disebutkan di sini adapun mencintai harta kekayaan, maka asalnya bersumber dari keinginan diri hendak bersenang-senang dan berfoya-foya dengan kehendak hawa nafsu. Maksudnya kecintaan terhadap dunia asal dia suka menikmati berlebih-lebihan daripada menikmati
kelazatan dunia yang dituntut oleh hawa nafsu. Hawa nafsu nak tu dibuat, hawa nafsu nak ni dijalankan, sehingga dia akan sentiasa menginginkan daripada dunia sebab nak memenuhi daripada kehendak hawa nafsu. Taftim yang Fatimi. Naam. Dan kecintaan untuk memenuhi daripada hawa nafsu ini adalah sifatnya sebahagian daripada sifatnya binatang. Jadi itu bukan satu perkara yang mulia. Suka kedudukan di sisi manusia sifatnya Allah, maka kita tak nak diazab oleh Allah kerana merampas daripada hak milik Allah. Dan sifat suka kepada harta benda dunia ni ataupun sifat menyukai daripada menikmati daripada apa yang diinginkan oleh hawa nafsu adalah sifatnya sebahagian binatang ataupun sebahagian daripada sifat binatang. Jadi kita pun tak nak jadi seperti itu. Sebab tu kita dengar kan orang-orang salih kadang dia kasyaf dan sebagainya. Setengah mereka dapat lihat manusia, kepala mereka tak kepala manusia. Ada yang lihat kepala macam ni, kepala binatang tu. Sebab apa? Sebab sama ada memang kasyaf, Allah nampakkan, ataupun nampak daripada perjalanan hidup mereka. La ilaha illallah. Sebab tu Nabi menggambarkan dua sifat ini, sifat cinta kepada harta benda ataupun sifat suka untuk memenuhi daripada kehendak hawa nafsu dengan suka kedudukan di sisi manusia, seperti dua ekor serigala yang lapar masuk ke dalam kandang kambing. Serigala lapar masuk kandang kambing, tengok anak-anak kambing, oh memang nampak nasi mandi je lah. La ilaha illallah. Wahakala. InsyaAllah kita akan sambung, utamakan sedikit dari dunia ni, ataupun kita baca sedikit insyaAllah. Utamakan sedikit dari dunia. Hendaklah anda bersedikit-sedikit, berdikit-dikit apabila mengambil dunia, dan mencukupi hanya dengan yang perlu sahaja daripada pakaian dan makanan, pernikahan dan tempat tinggal, dan seluruh barangannya. Awas anda dari suka mengikut tuntutan hawa nafsu, lalu anda mendakwa diri berzuhud konon. Anda lalu mengada-adakan hujah-hujah yang batil dengan membuat takwil-takwil yang jauh dari kebenaran. Padahal para rasul dan nabi yang terdahulu, kemudian para pemimpin yang datang sesudah mereka, semua mereka telah menolak segala macam bersenang-senang dengan dunia, sedangkan mereka berdaya untuk mendapatkan yang halal dari segala jenisnya. Hal ini tiada sepi lagi bagi orang yang tahu sedikit dari latar belakang hidup mereka itu. Jika anda memang tidak berdaya untuk berzuhud pada dunia, maka tidak mengapalah anda mengaku cenderung pada dunia itu dan mengambil berat terhadap dunia itu, dan anda pun tiada berdosa selagi anda menjaga diri jangan sampai berani bersenang-senang dalam cara yang diharamkan oleh syarak. Dan sebenarnya zuhud itu adalah suatu maqam atau tingkat di atas semua itu. Namun seandainya lah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk bersenang-senang diri dalam dunia, maka dari mana datang kuasa kita untuk memperolehinya pada zaman ini, di mana serba-serbinya tidak terang dan sukar didapati, yakni halal yang mutlak, untuk menutupi aurat dan mengalas perut dari kelaparan dari yang halal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam. Belajar untuk bersedikit ataupun bersederhana daripada dunia. Walaupun kita mampu untuk lebih, tapi kita didik diri kita ni untuk bersederhana. Satu hari Syekh Hussein bin Abu Bakar bin Salim, dia nampak anak dia pakai gelang emas. Dia cakap dengan anak, wahai anakku, alangkah baiknya kalau kamu jual daripada gelang tersebut, agar supaya tidak dilihat gelang tersebut oleh orang lain, iaitu orang-orang fakir miskin dekat kawasan situ. Dia kata, kalau diri dia, kalau ayah nak hiaskan kamu daripada hujung rambut sampai hujung kaki dengan emas, ayah mampu untuk nak buat. Tapi nak jaga hati orang-orang
lain, ataupun nak didik diri untuk tidak bersenang-senang dengan hawa nafsu, maka tidak diberikan kepada anak tersebut. Jadi firstly kita didik diri kita. Kadang-kadang kita yang tak boleh nak kontrol diri kita, lepas tu kita tengok ini berlaku kepada isteri dan anak-anak kita, tapi yang startnya kita. Jadi kalau kita mampu untuk tahan, mungkin kita la ilaha illallah, naam, kita mampu untuk nak duduk dekat rumah banglo, tapi kita duduk dekat rumah family, ataupun kita mampu untuk nak beli Ferrari, kita beli Subaru Impreza je. Ala kulli hal, tapi maksudnya belajar untuk bersederhana. Sebab tu Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dekat rumah dia satu hari makan daging, satu hari dia makan roti dengan mungkin minyak zaitun ataupun cuka, satu hari dia makan simple. Maksudnya diselang-selangkan, bukan setiap hari sedap ataupun setiap hari ayam. Belajar untuk nak hidup sederhana. La ilaha illallah dalam setiap perkara, baik daripada segi pakaian, baik daripada segi makanan, baik daripada segi perkahwinan, ataupun cara kita menjalankan perkahwinan ahli keluarga kita ataupun anak-anak kita. Walaupun boleh untuk nak spend lebih, tapi kita bersederhana. Begitu juga dengan tempat tinggal dan seluruh barangan. Dan kalau kita tengok, dikatakan bahawa zaman dulu tak dapat nak bezakan antara orang kaya dengan orang miskin. Rumah mereka dari luar nampak sama je. Bahkan sampai sekarang kalau kita pergi dekat rumah-rumah negara Arab, sebahagian tempat lah, rumah semua besar lah, semua dia punya lot dia sama kan, 60 by 60 ke 100 by 100 ke 150 by 150 ke, kalau kat Abu Dhabi dan sebagainya. Tapi maksudnya luar tu lebih kurang sama je, tak ada beza, tak nampak beza sangat. Dalam rumah lainlah peralatan dalam rumah. Hatta dekat Yaman sebahagian tempat masih lagi macam tu. Allah Ta'ala alam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kita sifat zuhud kepada dunia, diberikan kita rezeki yang halal, yang barakah, yang tak menyusahkan diri kita, yang mana dengan perkara dunia yang Allah berikan kepada kita itu, kita dapat menggunakan untuk mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di negeri akhirat, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراب. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله شكرا جزاك الله خير. عفوا الله بارك الله شكرا ورحمة الله.